disebut di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Namanya terpilih bersama barisan nama-nama mulia yang lain. Dia bukanlah seorang nabi dan dia bukanlah seorang rasul. Namun kisahnya telah diangkat di dalam Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dzulqarnain dikhabarkan sebagai seorang raja yang menguasai timur dan barat. Kekuasaannya dikagumi seiring dengan kepribadiannya yang bertakwa. Baginda sangat bijaksana dan sangat menjaga keselamatan rakyatnya. Kisah mengenai Dzulqarnain tidak hanya diceritakan di dalam Al-Quran, bahkan ia turut terkandung di dalam kitab-kitab terdahulu. Allah telah menjelaskan surah Al-Kahfi, firman-Nya dalam surah Al-Kahfi itu ayat ke 98 dan 99. Jadi dalam firman-Nya di sini menceritakan bila rakyat di tempat tersebut minta bantuan daripada Dzulqarnain untuk menyelamatkan mereka daripada penganiayaan, kezaliman dilakukan Ya'juj dan Ma'juj itu. Maka Allah Taala telah mengilhamkan pemimpin yang saleh, raja yang bertakwa ini supaya membangunkan untuk mereka satu tembok yang akan menyelamatkan rakyat jelata daripada penganiayaan Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Dzulqarnain telah minta kepada rakyatnya untuk bersatu bersama-sama, mengumpulkan besi, mengumpulkan koper, tembaga, supaya dapat dibangunkan satu tembok yang memisahkan mereka. Jadi digambarkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj yang terkurung di tempat tersebut. Setiap hari mereka menggali tempat itu untuk menembusinya. Kerana Allah menyatakan فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Nanti tiba waktunya, mereka tembok itu akan pecah. Mengupas tentang tembok yang dibina oleh Dzulqarnain, terdapat khilaf di kalangan ulama mengenai kedudukan sebenar tembok ini. Pendapat pertama mengatakan ia terletak di pergunungan Kaukas yang terletak di persimpangan negara Turki dan juga negara Rusia. Pendapat kedua pula mengatakan ia terletak di kawasan Dagestan di antara bandar Durban dan Khuzar yang berada di negara Rusia. Sesetengah ulama turut berpendapat ianya terletak di kawasan pergunungan yang berada di antara negara Afghanistan dan juga negara India. Menurut kupasan Bayan Linnas, Mufti Wilayah Persekutuan dalam tajuk Ya'juj dan Ma'juj dan hakikatnya, mereka lebih cenderung kepada pendapat pertama dan kedua setelah mengambil kira kupasan-kupasan yang telah dikemukakan. Di antara ciri-ciri yang terdapat pada tembok yang dibina oleh Dzulqarnain ialah ia dibina dengan besi dan juga tembaga. Pembinaan tersebut berlaku dengan membakar ketulan besi sehingga cair bagi membentuk tembok. Ia berada di antara dua pergunungan. Ia cukup tinggi sehingga tidak mampu sesiapa pun untuk menaikinya. Bentuk pembinaan dan juga sifat binaannya begitu kukuh, besar dan tinggi sehingga para cendekiawan terdahulu dan mutakhir mengklasifikasikan pembinaan tersebut termasuk dalam perkara ajaib mengikut zaman tersebut dengan alatan-alatan pelik sehingga keluar dari pemikiran akal manusia biasa. Dalam suratul Kahf, Allah telah menceritakan tentang bagaimana Ya'juj dan Ma'juj ini melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Ketika itu adalah zaman Dzulqarnain. Ada satu kaum yang mana mereka ini tak boleh nak melawan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka ketika itu mereka meminta pertolongan daripada Dzulqarnain untuk membina benteng ataupun tembok yang menghalang antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj. Maka kata Dzulqarnain, "Atuni zubaral hadid," bawakanlah aku serpihan-serpihan ataupun besi-besi supaya boleh dicampurkan dengan tembaga untuk dibinakan satu tembok yang mana akan membuatkan mereka ini tidak akan mampu untuk nak keluar daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, mengembalikan keadaan tembok yang telah dikorek tadi jadi asal balik. Maksudnya dah beberapa hari dia orang korek, nak boleh nampak dah belah sana. Tapi bila datang esok, Allah Ta'ala bagi jadi macam sedia kala balik tembok tu. Sebab itulah kalau kita fikir dengan logiknya, dengan jumlah yang mencecah bilion mungkin tentera Dajjal, tentera Ya'juj Ma'juj ini yang mungkin mencecah bilion, untuk membuat lubang itu, maka dalam masa yang singkat boleh menembusi ke belah sana. Tapi dengan kuasa Allah, tembok itu setiap hari akan jadi seperti sedia kala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut
apabila telah sampai satu tempoh yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu, maka akhirnya tembok tersebut akan runtuh. Tetapi bilakah ianya runtuh? Bagaimanakah ianya runtuh? Nabi SAW hanya menceritakan dalam hadis riwayat Muslim tentang Nabi terlihat ataupun Allah bukakan hijab Nabi SAW ketika itu Ya'juj dan Ma'juj sudah membuka temboknya ketika itu dengan satu lubang sebesar ini. Ketika itulah telah bermulanya korekan. Berjaya korek, buat lubang dan akhirnya berjaya memecahkan sebahagian daripada tembok Raja Zulkarnain yang dibina dan akhirnya mereka keluar pada hari tersebut. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahawa tembok besar China juga berpotensi untuk menjadi tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Namun pendapat ini tertolak sama sekali kerana beberapa faktor yang bercanggah dengan nas yang terdapat di dalam Al-Quran. Antaranya ialah tembok besar China dibina oleh ramai maharaja, sedangkan tembok yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj ini dibina oleh Zulkarnain. Bahan buatannya berbeza, di mana tembok besar China diperbuat daripada batu, sedangkan tembok Zulkarnain diperbuat daripada besi. Sebahagian tembok besar China telah pun roboh, sedangkan tembok Zulkarnain masih kekal utuh sehingga kini. Tembok Zulkarnain terletak di antara dua gunung, sedangkan tembok besar China merentasi banyak tanah tinggi dan pergunungan. Di sekeliling tembok China masih terdapat bangsa Cina yang difahami pertuturannya, sedangkan nas menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj hampir tidak difahami pertuturannya. Justru faktor-faktor inilah yang menafikan bahawa tembok besar China adalah tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Jadi bilakah Ya'juj dan Ma'juj ini keluar? Ya'juj dan Ma'juj ini keluar setelah habisnya peristiwa Nabi Isa AS membunuh Dajjal. Dan ketika Nabi Isa AS telah membunuh Dajjal, maknanya manusia waktu itu tengah dah ke dalam keadaan yang aman, dan Nabi Isa menghapuskan dua benda. Iaitu pertama salib, kerana dia adalah fitnah kepada Nabi Isa, dan yang keduanya babi yang dibela. Sebab itu juga fitnah kepada syariat Nabi Isa AS. Sebab tidak ada syariat para Nabi itu menghalalkan satu orang tu memakan khinzir. Ada dua benda tu, adanya dalam hadis Nabi SAW akan dibuat oleh Nabi Isa. Maka tiba-tiba dalam keadaan yang aman itu, satu ketika maka keluarlah ataupun boloslah ataupun runtuhlah tembok Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan di antara tanda-tanda hampirnya Ya'juj dan Ma'juj ini keluar adalah bermulanya keringnya Tasik Galili. Tasik Galili adalah satu tasik yang berada di Palestin sekarang, di daerah Tiberias, dipanggil sebagai Buhairah Al-Jalil ataupun Sea of Galilee. Dan sekarang ini, sedang putus sekalian, Tasik Galili saban tahun telah surut setiap tahun 1 meter, dan hanya berbaki lebih kurang kedalaman 50 meter sahaja sekarang ini. Jadi maknanya antara tanda-tanda keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah keringnya Tasik Galili. Bila keringnya Tasik Galili, pecah tembok itu, mereka pun keluar, mereka minum habis Tasik Galili. Kemudian kumpulan kedua yang keluar, mereka Ya'juj dan Ma'juj melihat dulu tempat ini ada tasik, tetapi tasik itu telah kering. Pergunungan Kaukas. Pergunungan ini terletak di negara Turki. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ahli tafsir Al-Quran yang lain mengatakan, tembok yang telah dibina oleh Zulkarnain terletak di bahagian pergunungan ini. Pergunungan Kaukas mempunyai ketinggian sekitar 1,000 hingga 3,000 meter. Ia menjadi penghalang yang tebal, teguh dan tinggi menjulang buat sesiapa yang cuba merentasinya. Dikatakan ia tidak mudah dilubangi kerana ketebalan struktur yang ada padanya. Ia juga tidak mudah untuk didaki manusia kerana ketinggian dan keadaannya yang sentiasa licin. Dindingnya dikenali sebagai Caucasian Gates yang diperbuat daripada besi yang bercampur tembaga. Menurut Dr. Abdul Halim Khidir,
Sifat pergunungan Kaukas tidak memungkinkan sesiapa untuk menjejakinya kecuali melalui satu jalan, iaitu Mudayyak Daryal yang menjadi salah satu daripada tempat lalung sungai. Panjang pergunungan ini dianggarkan sekitar 1,200 km dan ia dianggap sebagai pergunungan yang paling tinggi di seluruh Eropah. Selain daripada pergunungan Kaukas, terdapat juga pendapat lain yang mengatakan tembok Zulkarnain sebenarnya terletak di Dagestan, Rusia. Pendapat ini disokong oleh Al-Qasimi, di mana tembok tersebut terletak di antara dua bandar, iaitu Deban dan Khuzar. Di sana terdapat satu tempat sempit yang dikenali dengan nama tembok dan pintu besi sejak sekian lama. Ia merupakan bahagian daripada gabungan pergunungan Kaukas. Orang-orang Arab memanggilnya dengan nama Gunung Qaf dan di belakangnya lah terdapat dua kabilah yang telah dikurung Zulkarnain, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Pada hari tembok yang dibina oleh Raja Zulkarnain berjaya dilubangkan sebahagiannya dan kemudian kesemua Ya'juj Ma'juj mula keluar ketika itu. Allah menggambarkan keadaan itu dengan satu ayat, wahum min kulli hadabin yansilun. Dan mereka Ya'juj Ma'juj daripada tempat yang tinggi turun meluncur dan mencurah-curah. Daripada ayat ni, kata sebahagian para ulama tafsir, iaitu Ya'juj wa Ma'juj ini yusri'una fil ifsadi fil ard. Turun dalam keadaan meluncur dengan laju ni. Ayat ni Allah nak bagi tahu, yang pertama, kerja Ya'juj Ma'juj daripada hari pertama mereka keluar sampai mati ialah mereka merosakkan, sehingga menimbulkan ketakutan kepada umat manusia yang ketika itu. Dan kita jangan lupa, waktu itu Nabi Isa hidup. Allah memerintahkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, bangsa ini bukan tandingan kalian. Bawa umat Islam pergi ke tempat yang selamat. Maka orang Islam ketika itu dalam keadaan yang takut dengan penuhnya Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa AS mengarahkan umat Islam ketika itu untuk naik menyelamatkan diri dan bersembunyi. Ada yang bersembunyi di sebalik tembok-tembok yang mereka lakukan, tembok-tembok kukuh mereka, dan ada yang bersembunyi di atas Gunung Ganang dan juga Bukit Bukau. Bukit Tursina atau juga dikenal dengan Gunung Sinai. Bukit ini memiliki erti tersendiri bagi umat Islam, Yahudi dan juga Kristian. Ini kerana di bukit inilah berlakunya banyak peristiwa bersejarah yang terkait dengan agama masing-masing. Sebagai umat Islam, kita mempercayai di bukit inilah menjadi tempat Nabi Musa AS berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bukit ini jugalah dikatakan Nabi Muhammad SAW telah berhenti dan mendirikan solat ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bukit Tursina memainkan peranan yang sangat penting di dalam peristiwa akhir zaman. Dikatakan di sinilah akan menjadi tembok pertahanan Nabi Isa AS bersama umat Islam yang lain dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Nabi Isa AS dan umat Islam yang lain akan bermunajat, memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghadapi makhluk yang tidak terkalahkan ini. Jadi orang beriman ketika itu mereka telah maknanya pergi ke tempat-tempat mereka, dan kalau Nabi Isa AS memimpin umat Islam di sekitar Bukit Tursina. Bukit Tursina kalau mengikut para ulama sirah adalah di Sinai, Mesir. Di Sinai, Mesir. Dan Bukit Tursina ni banyak sejarah-sejarah dia juga. Antaranya adalah tempat Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat wahyu di sana. Kan? Jadi Nabi Isa ni 1300 tahun sebelum Masihi. Bukit Tursina ni kalau kita perhatikan, ada satu kisah bagaimana Nabi Musa nak tengok Tuhan. Nabi Musa ni kan boleh bercakap direct dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kata, ya Allah, aku boleh cakap dengan engkau, boleh tak aku nak tengok engkau? Maka Allah kata kau takkan mampu, tapi diminta juga Allah pancarkan cahaya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukit tu runtuh.
dan Nabi Musa pengsan. Kan? Kalau kita panjat ke Bukit Tursina sekarang, sampai sekarang kita boleh tengok, kalau kita ambil, kita nampak satu batu, kalau ada gambar daun atau ranting, kita pecahkan, dalam tu ada ranting lagi. Maknanya punya kuat cahaya kebesaran Allah ni, ada bayang tu sampai masuk ke dalam batu tu. Sampai sekarang kita pecahkan batu tu, ada lagi bayang tu. Pecahkan, ada lagi bayang tu. Kalau ada gambar daun, pecahkan, ada lagi daun tu. Ada lagi daun tu, ada lagi daun tu. Sampai sekarang kita boleh tengok. Dan Bukit Tursina ni atas tu memang dia macam sepian-sepian batu yang runtuh. Kan? Dekat sana ada satu, atas Bukit Tursina tu ada sebuah masjid, surau, dan juga ada tempat biara bagi ahli kitab. Maknanya yang percaya beriman kepada Nabi Musa AS. Jadi apa yang berlaku, Nabi Isa AS memerintah untuk membuat tembok. Kalau dulu Zulkarnain membuat tembok kepada Ya'juj dan Ma'juj ini untuk mengurung mereka. Kali ini sebab mereka telah keluar dan bilangan mereka lebih ramai daripada manusia, maka ketika itu caranya antaranya adalah Nabi Isa yang suruh membuat tembok kepada maknanya oleh orang-orang beriman ini, agar mereka tidak maknanya dibunuh ataupun diseksa oleh golongan Ya'juj dan Ma'juj ini. Sampailah akhirnya tidak ada manusia yang berani keluar, maka bawalah semua haiwan-haiwan untuk kehidupan mereka, hidup dalam kelompok mereka. Seperti yang kita tahu, terdapat pandangan yang mengatakan kawasan di Pergunungan Kaukas menjadi lokasi yang disyaki adanya tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Pergunungan yang terletak di negara Rusia ini berhampiran dengan negara Georgia, Azerbaijan dan juga Armenia. Sejarawan Herodotus yang hidup pada zaman Yunani kuno berpendapat golongan pertama yang mengetahui kaedah pencairan dan pembentukan besi adalah mereka daripada bangsa Georgian. Mereka adalah etnik yang berasal dari Kaukas, tepatnya mereka yang berada di bahagian selatan. Timuras Mikelats dalam artikel yang ditulis oleh Bruno Kopieters menyatakan kaum Kalibs, iaitu nenek moyang orang Georgian, adalah yang pertama kali mencipta besi. Merekalah yang memperkenalkan zaman besi dan menyumbang kepada kebudayaan manusia amnya. Dalam memenuhi keperluan bagi pembinaan tembok yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj dari arah utara banjaran Kaukas, Zulkarnain telah menerima sumbangan besar daripada bangsa Georgian, Kolkis dan juga Armenia. Mereka ialah bangsa yang tinggal berhampiran kawasan selatan banjaran Kaukas, di mana mereka mempunyai kemahiran dalam pencairan dan pertukangan besi. Wallahu'alam, di kalangan para ulama menyatakan perkara ini, contohnya Imam Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir, bahawa Harun Ar-Rasyid pada zaman kepimpinannya membaca ayat ini dan mengajak pada zaman kegemilangan Baghdad pada masa itu, lalu mengumpulkan ibaratnya negara-negara maju pada ini mereka spend a lot of money dengan tujuan untuk pembuktian perkara-perkara yang mereka hipotesiskan. Maka pada zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid sebagai seorang khalifah Abbasiyah yang terkemuka, maka beliau telah mengumpulkan sarjananya, arkiteknya, engineernya untuk pergi mencari di manakah tempat dimasukkan oleh Allah SWT ini. Mereka sampai di pergunungan di antara Armenia dengan Azerbaijan, yang tempat ini diliputi salji sepanjang tahun. Mereka menemuilah kesan-kesan seperti bahan binaan lama yang ditinggalkan. Mungkinkah itu yang berlaku pada zaman Zulkarnain dahulu? Wallahu'alam. Adapun pada hari ini mereka tak dapat nak buktikan di manakah tempat ini. Kita bagi orang yang beriman, bila Allah menyatakan begitu, kita punya polisi sami'na wa ata'na. Kami tahu bahawa ia satu kebenaran, cuma kita sebagai orang beriman menyatakan sami'na wa ata'na dengan meyakini bahawa segala yang dikhabarkan Tuhan itu adalah benar. Adapun tempat yang dimaksudkan, wallahu alam, kita tidak tahu dan tidaklah disuruh untuk meneliti di mana ia diwujudkan, di mana ia dibina. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj telah dikhabarkan melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ia merupakan satu peringatan yang sangat penting kerana berlaku ketika Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit. Di dalam memahami peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman nanti, ia tidak boleh diadili dengan logiknya akal. Ini kerana sekiranya kita menilainya pada sudut logiknya akal, maka akan punah dan rosaklah akidah kita di dalam beriman kepada hari kiamat. Perkara ini wajib dilihat melalui sudut keimanan dengan berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis
daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat, peristiwa akhir zaman ini mempunyai berbagai-bagai aneka, berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai ragam. Semuanya menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi kita merasakan diri kita kuat, bukan? Tapi sebenarnya dalam kuat diri kita lemah. Jadi di situ pentingnya untuk kita kembali kepada Islam. Hanya Islam yang akan menyelamatkan kita. Ketika musuh-musuh semuanya datang, seperti disebut dalam satu hadis, ibarat manusia ni, orang Islam ni seperti hidangan yang lazat, yang sedang dikelilingi, dikerumuni oleh mereka yang kelaparan. Maka begitulah keadaan kita umat Islam yang berada pada tahap lemah yang amat sangat. Kita perlu kembali kepada Islam. Andai seseorang kita hidup pada zaman itu, wajib ke atasnya untuk menuruti bersama-sama dengan kelompok Islam yang telah nyatakan Taifah itu di bawah pimpinan Imam Mahdi baik ataupun Nabi Isa, kerana ancaman-ancaman yang bakal dialami seandainya mereka tidak turut serta. Nabi SAW mengajar kita dalam hidup, perlu dalam hidup ini supaya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kerana daripada Allah kita datang, kepadanya kita kembali. Maka menjadi satu kewajipan ke atas setiap umat, setiap manusia, setiap orang Islam untuk belajar perkara ini, kerana dengan cara demikian mereka akan dapat panduan, bimbingan dan petunjuk daripada Allah SWT. Tiada jalan lain. La mafarra minallahi illa ilaihi. Tak ada cara lain untuk selamat melainkan kita kembali kepada Allah, amalkan Islam, tuntut ilmu, dekati kelompok yang ingin mengamalkan Islam. Itu jalan keluar kita menghadapi fitnah akhir zaman.